وصحبه أجمعين. اللهم رب يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وزدنا ولا تنقصنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Dan apa sahaja yang kamu lakukan daripada perkara kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala amat mengetahui tentangnya. Al-Baqarah ayat 215. Allah juga berfirman dalam yang lain, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Apa saja yang kamu lakukan daripada kebaikan itu, sememangnya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 197. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia dan hormati dan kuasa pengurusan Quran Duha Masjid Al-Falah, dan yang dihormati seluruh kehadiran para jamaah pada pagi yang penuh barakah ini. Pertama-tama alhamdulillah kita merafak syukur kepada Allah Rabbul Jalil Azza wa Jalla kerana Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita ruang dan peluang yang cukup besar untuk sama-sama kita meneruskan siri-siri peribadatan kita kepadanya, dan demi untuk kita meraih pahala demi pahala sebagai bekalan
yang akan kita bawa menghadap Allah satu hari nanti, yang pastinya itulah sahaja harta kita yang paling abadi. Tidak lagi harta yang bersifat wang ringgit, kekayaan, pangkat dan sebagainya, tetapi kekayaan kita yang abadi adalah pahala yang kita kumpulkan semasa hidup di atas bumi yang terbentang ini. Itulah tuan-tuan dan puan-puan semua yang saya hormati, mencari pahala adalah suatu kemestian dan mengumpulkan pahala satu kefarduan, kerana pahala yang kita akan bawa ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid, satu kata-kata yang ringkas menarik, kata beliau, terjemahannya, dengan kata beliau secara keseluruhan, kehidupan dunia tidak akan kekal sekalipun usia kita diberikan Allah panjang dan rezeki yang banyak, tetapi yang kekal abadi ialah amalan kita. Kerana amalan kita bila terjemah dengan pahala, dia akan kekal. Ini pandangan menarik daripada Al-Imam Ibnu Qayyim daripada kitab Al-Fawaid. Jadi kita boleh faham dalam hidup kita ini, sekalipun kita dapat rezeki yang banyak, rezeki umur, rezeki harta benda, kehidupan yang senang lenang, tidak akan kekal selama-lamanya. Tapi kekal ialah pahala kita cari. Sekecil mana pahala kita buat, itu akan mengekalkan kita si Allah Subhanahu wa taala. Betullah kata Al-Imam Ibn Qayyim, maka rebutlah pahala semau-mahunya sebelum Allah tutup ruang kita untuk dapatkan pahala tersebut. Rebutlah pahala seluas-luasnya semau-mahunya sebelum Allah tutup ruang kita untuk dapat pahala tersebut. Jadi ini antara nasihat yang saya kira sebagai mukadimah kepada bicara kita pada pagi ini, untuk mengajak diri saya dan mengajak yang hadir setiap kali pengajian diadakan ini, kita terus bersama dengan pahala demi pahala sampai ke akhir usia kita, hidup dengan pahala dan mati dalam pahala. Amin ya rabbal alamin. Catatkan, ini kata-kata daripada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid. Bicara kita pada pagi ini adalah sambungan bicara kita pada bulan yang lalu ataupun awal Januari yang lepas, 4 Januari yang lalu, di mana tajuk kita pada pagi ini katakan masuk tajuk yang baru, itu bab yang ke-7, merupakan bab yang agak terakhir dari kitab kita ini, belum bab ke-9 yang terakhir. Kita akan tengok dulu bab ke-8 ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita untuk menyelesaikan kitab yang telah menjadi teks pengajian kita agak lama, ya, bermula daripada seawal kita mulakan kitab ini. Seingat saya lah, dalam catatan di awal kita mulakan ialah pada tanggal bulan 8, ya, tahun 2020, ya, ketika mana musim COVID mula, kita dah mula kitab, dan alhamdulillah dah masuk tahun ketiga lah hampir untuk kitab ini sahaja. Baik, tajuk kita pada pagi ini sekira merupakan tajuk yang agak umum, tapi ada pendekatan di sebalik tajuk ini, iaitulah nasihat daripada para a'immah ataupun para ulama kita tentang bagaimana adab kita dengan Al-Quran secara keseluruhannya. Maka tajuknya adalah adab seluruh manusia terhadap Al-Quranul Karim. Sebuah hadis diriwayatkan daripada Imam Muslim daripada Tamim Ad-Dari, kata Nabi telah bersabda, ad-dinun nasihatu, qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li immatil muslimin wa ammatihim.
Maksudnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Tamim Ad-Dari, Nabi telah bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya kepada Nabi SAW, kepada siapa ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan seluruh manusia atau mereka. Hadis ini tuan-tuan, kalau kita nak tengok secara keseluruhan, panjang ceritanya kerana dia hadis umum. Tetapi kalau kita nak tengok dalam konteks Al-Quran, sesuai dengan tajuk kita, itulah yang kita kena bincangkan. Tetapi saya kira lebih adil kalau saya mengambil sikit perbincangan umum hadis ini sebagai suatu peringatan bagaimana hadis merupakan satu peringatan besar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ini secara konteks keseluruhan hadis ini. Yang pertama Nabi sebut dalam hadis yang berbunyi ad-dinun nasihatu. Maksudnya agama adalah nasihat. Agama yang dimaksudkan di sini apa dia? Islam lah. Ad-din dimaksudi Islam ataupun agama Islam. Nabi kaitkan Islam satu agama yang bersifat nasihat. Kita kena faham, Islam datang untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Islam datang kepada kita untuk mengajak kepada kemuliaan, kebaikan, kerahmatan dan keamanan. Itulah Islam. Dan nama pun Islam. Islam apa makna? Sejahtera. Salam kesejahteraan. Salam keselamatan. Salam Islam keamanan. Salam dan Islam kebahagiaan. Jadi apa saja perkataan melambangkan sesuatu yang sifatnya mulia, Islam lah. Kalau Islam datang dalam kata salam, itulah menjadi perkara utama dalam hidup kita malam siang, ucap salam. Kenapa kita diminta supaya iqra'is salam, bacakan salam, ucapkan salam? Karena kita mohon kebahagiaan, mohon kesejahteraan, mohon keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi. Moga-moga kamu selamat. Jumpa kawan saja, Assalamualaikum, moga kamu bahagia. Jumpa kawan kita, ucap salam, Assalamualaikum, moga-moga kamu dalam keamanan. Jadi gambarannya ialah ke arah benda-benda yang cukup baik. Bahagia, tenang, sejahtera, selamat dan sebagainya. Maka dalam Islam ini, dalam agama ini, sifat agama ialah membawa keselamatan. Itulah agama pakaian kita. Ini saya bercakap tentang konteks hadis ini. Bahasa fikir hari ini tidak boleh kita tengok secara sempit. Kita perluaskan sikit. Agama ini adalah jalan keselamatan. Dan wajib kita pegang agama. Jadi kalau ada orang tak ada pegang agama, bahkan bebas beragama, dia telah menempuh jalan keburukan dan jalan kecelakaan. Kalau ada orang lah, aku tak payah pegang agama, kau agama. Awak telah menempuh jalan kecelakaan. Awak nak ke mana kalau tak ada agama? Hidup tak ada agama, macam binatang yang tak ada apa. Yang dia tahu, berak, kencing, merata-rata, makan makanan yang kotor, tidur tempat yang tak elok, itu binatang. Dia tak fikir tentang tempat tidurnya selesa tak selesa. Asal boleh tidur, tidur. Di bawah tahidnya boleh tidur. Dia berak, dia tidur tempat tahidnya. Sebab dia tak ada kekuatan apa. Sebab tak ada pegangan. Jadi manusia ini bukan binatang. Jadi apa sifat agama? Agama ialah membimbing. Mengenalkan dia tentang soal baik dan buruk, dosa dan pahala, benar dan salah. Itu agama. Bila agama datang membimbing kita, kita kebaham. Mana jalan keselamatan, mana jalan keburukan. Mana jalan dosa, jalan pahala. Mana jalan Allah haram, Allah halalkan. Agama. Betullah kita saban hari, saban waktu, mesti jaga agama untuk menjadi pakaian kita.
dan menjadi sesuatu yang boleh bawa kita ke jalan kepada sungguh-sungguh. Maka dalam Islam, dalam agama kita, jelas Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang berada dalam surah Ar-Rum 30-31 tentang agama ni. Allah sebut dalam surah Ar-Rum 30-31. Boleh buka ayat ini. Allah kata apa? Fa'aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la litabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Ar-Rum ayat 30-31. Ini ayat tentang apa ni? Tentang wajib kita pegang agama. Wajib kita pegang agama sebagai sandaran kehidupan kita. Ada agama yang wajib tak agama apa? Agama Islam, tidak agama yang lain. Ini sebut Allah dalam surah Al-Imran 85. Allah sebut dalam surah Al-Imran 85, Allah kata apa? Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang ambil agama lain dari Islam, Allah tak terima. Falan yuqbal, Allah tak akan terima dia. Sebab apa? Dia pilih lain pada agama Islam. Ali Imran ayat 85. Catat tuan-tuan, ini ilmu ni. Kau cari tak jumpa ni. Ya. Allah sebut Al-Quran, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa yang cari lain dari Islam agamanya yang dipegang, dianuti, Allah tak akan terima. Dan dia berada kerugian. Dunia akhirat akan rugi, kata Allah. Al-Imran 85. Demikian Allah sebut dalam Al-Imran ayat 19. Suluhnya lagi. Al-Imran surah yang sama ayat 19. Allah kata apa? Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Hanya satu agama saja si Allah yang Allah akui, agama Islam. Inilah suatu yang meyakinkan kita. Dan ini keyakinan kita kena pegang. Datanglah izm, pemikiran, agama baru yang lama dalam apa warna sekalipun, semuanya kita tolak dan kena wajib tolak. Datanglah agama apa sekalipun, yang baru, yang lama lah. Dah beribu tahun. Dengan ajaran Confucius-nya, dengan ajaran macam-macam yang bernama Buddha, Kristian, macam-macam. Hindu ke, semuanya tertolak. Dan termasuk ajaran baru-baru, agama baru. Diadakan satu kajian di mereka pada tahun 2000 ataupun 1998 lebih kurang. Di Amerika, dalam tempoh berapa dekad ini, lebih kurang ada 60 agama baru. 60 agama baru. Ada pencipta dia. Ada Fresh University dalam bidang fizik. Dia buat satu analogi tentu, dia fikir ada agama. Dia buat agama. Tapi semua karut belaka. Tak bertahan. Pengikut ada 100 orang. Ada 1000 orang. Akhirnya lingkup. Sebab tak mungkin yang kekal hanya agama Islam. Sebab apa? Sebab Allah isytihar dalam Quran. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang cari lain Islam agamanya, dia tak akan selamat, kata Allah. Dia akan rugi serugi-ruginya. Rugi dalam kacamata agama, bukan rugi dalam konteks pemikiran dunia kita. Rugi agama ni rugi sungguh. Rugi sungguh, tuan-tuan. Sebab itulah bila tak ada agama, kita sudah menjadi haiwan, menjadi binatang yang tak ada harga lagi dah. Sebab orang tak ada agama ni, dia tidak akan kenal dosa, pahala, syurga, neraka, soal baik buruk. Tak kenal. Dia hidup tanpa pegangan. Ini bukan makhluk, ini bukan manusia, ini binatang. Sebab itulah, seulang balik, ayat Rum 30 tadi, Allah sebut kita, fa'aqim wajhaka. Kamu kena fokus, kata Allah, wajah kepada agama, lidinil qayyim. Kamu kena fokus wajah kamu menghadap Allah, sebab dialah Tuhan agama ini. Kerana apa kata Allah Azza wa Jalla, zalika dinul qayyim. Itulah agama yang benar-benar padu, sempurna, lengkap, agama Islam. Itu dalam surah Ar-Rum, setan ayat
ambil sebagai rumusan saja. Demikian Al-Imran 45 dan Al-Imran 19. Jadi dalam hal ini, apa yang saya nak bangkit di awal ini ialah, dalam hadis berkata, Nabi kata pada hadis, Nabi sebut kepada kita dengan maksudnya ad-dinun nasihat, agama nasihat. Bila agama itu nasihat, maknanya dia akan bimbing kita. Agama akan bimbing kita. Hati yang sakit, agama bimbing ke arah sembuh. Jiwa tak berapa tenteram, agama akan hidupkan jiwa yang sakit tak tenteram tadi. Kita sudah pun lumpuh dari sudut akidah keimanan, agama bimbing balik. Walaupun kita lumpuh segala, lumpuh akidah dah tak ada dah, agama boleh bimbing balik. Ini satu benda yang meyakinkan kita. Batu terutama dalam suasana hari ini, keserabutan dunia semasa yang pelbagai, orang lebih akan jadi lebih masalah kalau tak ada agama. Kita ni tuan-tuan, dalam suasana masa sekarang ni, dengan pemikiran, dengan situasi yang pelbagai, dengan serangan pemikiran, serangan semasa macam-macam, kalau agama tak ada, manusia lebih jadi huru-hara. Huru-hara kita. Dalam konteks akhlak ke, perangai sikap, bila agama memimpin, dia akan pandu jalan keimanan, ketakwaan. Sekalipun kita mungkin tersasar berjalan kehidupan yang sebenarnya. Sekalipun kita mungkin berdosa, kita buat maksiat macam-macam, tapi agama dia boleh hidupkan balik. Agama boleh hidupkan balik. Dan saya sebut ini sebab apa? Sebab ini meyakinkan kita. Jangan cakaplah dalam urusan hidup ini, dalam apa situasi, kalau agama tak pandu kita, kita kehilangan banyak benda. Contoh saya ambil dalam soal kekeluargaan ataupun soal hubungan kekeluargaan. Kalau agama tak ada, kita jadi makhluk bebas lah. Nak buat macam-macam, nak berzina, nak menipu dusta, nak macam-macam. Sebab agama tak ada. Menikah hari ini, besok bercerai. Menikah hari ini, entah apa berlaku tak tahu. Konteks agama tak ada, mungkin berlaku macam-macam. Akhirnya berlaku benda-benda yang merosakkan nilai kehidupan. Dosa pada tak fikir. Bila ada agama, agama pandu. Sistem perkahwinan dalam Islam, ada hak-hak yang kita kena selesaikan. Bila ada agama soal harta benda, kita selamat. Tapi kalau agama tak soal harta benda, apa yang berlaku? Kita raih macam-macam. Yang haram kita raih, yang halal kita capai, benda dosa kita buat. Sebab tak ada agama. Kita cari harta, kerana agama tak ada, kita tak fikir dosa pahala. Menyebab kita rasa nikmat ini aku punyalah, aku carilah. Dosa pahala tak ada dalam ukuran dia. Tapi bila ada agama, dia tahu ini harta haram. Awak seorang pekerja tak boleh buat benda haram. Sedikit harta kena yang halal, walaupun sikit, banyak kena halal. Tak boleh terima rasuah, tak boleh tipu orang. Sebab agama tu, agama letak konsep dosa dan pahala. Harta ini kalau ambil, haram hukumnya. Hak orang bukan hak kamu. Kenapa? Agama pandu dia. Kalau agama tak pandu, masuklah. Kira masuklah. Masuk tu masuklah. Dia kira masuk tak kira dosa pahala. Nampak tu? Ini prospek penting. Dalam bab harta, bab keluarga, dalam bab apa sajalah. Itulah saya nukil sebab saya bukan nak detail sangat, tapi kena sebut sikit. Bagi kita nak perkemas sekali lagi, sebab kita lihat agama satu perkara yang paling menyempurnakan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai tuan agama, kita kena faham tu. Yang jadi tuan agama, yang mengurus agama, bos agama siapa? Kena sebut macam itulah. Bukanlah kita tak bos tuan tu nampak lekeh tak. Tapi kataan yang tinggi nilainya. Bos tinggi, kepada Allah lagi tinggi lah. Dia bos dunia, bos akhirat pun dia. Jadi kita tak nilai tu tinggi. Bila sebut Allah sebagai bos kepada agama, maka pasti Allah tak akan bawa kita jalan yang buruk. Allah akan bawa kita kepada jalan keselamatan, keamanan, kebahagiaan dan kemuliaan. Betullah dalam hadis Nabi sebut berita, ad-din nasihat, agama tu adalah bimbingan.
Kenapa Nabi guna nasihat? Ini satu lagi soalan kecil. Kenapa Nabi guna kalimah an-nasihah? Kenapa? Sebab bila sebut tentang nasihat atau bimbingan atau ajakan, dia menggambarkan suatu nilai. Satu nilai yang positif dan nilai yang amat berharga. Sebab nasihat, tuan-tuan, satu pandangan, satu perkataan yang ada positifnya. Ada unsur moral yang cukup tersirat sebab kita surat. Nasihat. Dan kita boleh faham, bila sebut nasihat ini satu gambaran yang ke arah mengajak kebaikan. Kata sebagai contoh, ayah nasihat kepada anaknya. Ayah nasihati anaknya. Ibu menasihati anaknya. Kita nampak dah. Apakah mungkin seorang ibu nasihat anak kepada keburukan? Tak mungkin. Kalimah nasihat satu gambaran kalimah yang ada di sana kemuliaan. Dia tak ada nasihat agar kejahatan, keburukan. Nasihat mesti tak langsung kepada kebaikan. Bila ayah nasihat anaknya, pasti ke arah kebaikan. Abang Long, kawan yang elok-elok, pilih kawan yang baik-baik. Abang Long belajar betul-betul. Abang Long hormat guru yang mengajar Abang Long. Kak Lang dengar cakap mak dan ayah. Benda itu ada unsur yang cukup harmoni. Nasihat biasa macam tu. Bahkan dalam Al-Quran pun Allah guna perkataan nasihat banyak kali dalam Quran Al-Karim. Dalam bentuk watawasaw. Bagi kita buka Quran. Cuba tengok dalam surah yang paling pendek sekali. Yang tersurah pendek apa dia? Al-Asr. Allah kata apa? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Tengok. Allah guna perkataan watawasaw daripada kalimah wasa. Daripada kalimah wasa mana menasihati. Kemudian berubah jadi watawasaw, mereka menasihati. Allah guna perkataan watawasaw. Dan orang beriman sifat macam mana? Watawasaw bil haqqi, mereka berpesan nasihat benda kebaikan, kebenaran. Watawasaw bis sabri, berpesan dalam benda kesabaran dalam beragama. Quran pun sebut. Jadi dalam hal ini Nabi guna perkataan dinasihati sebab dapat gambarkan agama ni semua merupakan bimbingan. Agama tak akan mengajak orang kepada keburukan. Agama tak akan ajak orang kepada kejahatan dan kehinaan. Tak ada. Sebaliknya agama ini yang terhina boleh jadi terbaik. Yang dah buruk boleh jadi mulia. Itu agama. Boleh jadi orang tu memang dah terburuk sangat dalam pandangan manusia. Boleh jadi orang terbaik di kalangan manusia. Umar Al-Khattab, saya bagi contoh yang real lah, yang kita boleh baca sejarah. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sejarahnya penuh keburukan lah. Tak boleh sebutlah, tapi banyak keburukan. Tapi termulia dia kerana agama. Sebab agama sifatnya merubah manusia. Yang dah baik makin baik, yang buruk jadi baik. Jadi kita cukup bahagia sebenarnya. Sebab itu saya minta dengan hadis ini, walaupun hadis tidak saya detailkan sangat lagi tentang hukum kita, tapi ambil kata itu cukup untuk mengajak tuan-tuan dan saya pada pagi ini, kekalkanlah. Sebab kita bila hidup dengan agama, percayalah, agama tidak akan bawa kita ke jalan keburukan dan kepahihan kesatan. Kecuali kita milih tidak beragama, maka anda milih jalan yang salah. Kecuali bila anda pilih jalan tak nak agama, tak payah agama menyusahkan, anda telah milih jalan yang salah dan jalan kehinaan. Tapi bila anda pilih jalan agama, anda jahil boleh alim, anda jahat boleh jadi baik, anda kurang agama jadi agama, anda keadaan buruk macam mana jadi baik. Tuan-tuan, boleh yakin tak? Kita yakin insya-Allah. Ukuran ada di situ.
Ukuran boleh kita letak dalam kotak minda kita masing-masing. Saya pun sama. Saya tak kata seterbaik, tapi ke arah menjadi orang baik, kena agama. Kena agama. Perempuan pun sama. Yalah, mungkin puan orang baik pada awal lagi. Ya. Tak baik kerana ada agama. Ataupun masing-masing letak dalam hati masing-masing. Aku dulu sekian-sekian, dulu sekian-sekian. Ya. Aurat tak pernah tutup. Baru tutup 2 tahun kemudian. Contohnya. Sebaya jarang-jarang. Minta maaf kata jangan. Kita ukur diri kita sendiri. Aku jadi orang macam ni. Berubah sikap watak hari ke hari kerana agama. Kerana ilmu yang aku ajak, aku mengajar pada agama, itulah kemubaku. Ilmu fiqh, tajwid dan macam-macam. Baik. Jadi sini tuan-tuan sekalian, saya nak sebut ini sebab apa Nabi guna perkataan yang sifatnya komplit. Kemudian, ini pun dalam bahasa Arab. Nabi guna perkataan ad-din. Ada alif lam. Itu pun ada maksud tersirat, bukan main-main. Kalau din saja, agama juga din, tanpa alif lam. Da, ya, nun. Din, agama juga. Nabi guna perkataan ad-din, maknanya terkhusus agama Islam. Al-ma'rifah, bahasa Arab panggil. Al-ma'rifah, bukan syarifah, itu nama. Ya? Al-ma'rifah. Yang khusus. Ad-din, yang al-Islam. Tak ada agama lain. Tak boleh nak berujar agama mana pun. Tak ada unsur-unsur yang kepada kebaikan. Unsur kesatan ada. Sesat dah, maka sesat ada. Dah buruk, maka buruk ada. Agama lain. Tak maaf kan, kita live kan. Tapi tak apalah. Kita pertanyaan agama Islam kita. Bukan soal caci maki agama lain. Jangan salah ya. Saya ingat, ini live ni jangan orang cut sudahlah. Ya. Tapi kita sebut bahawa inilah kekuatan kita. Orang Islam ni. Agama kita, ad-din Nabi sebutlah agama Islam. Nasihat baik. Kemudian, yang kedua. Sikit lagi. Nabi sebut hari ini, Nabi kata apa? Agama itu nasihat. Nasihat untuk apa? Untuk ke mana? Untuk benda. Nabi letakkan kepada kita kenyataannya. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimin wa ammatihim. Sahabat tanya Nabi. Qulna, kami tanya Nabi, liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa? Agama itu untuk siapa sebenarnya? Agama itu untuk siapa? Maksudnya untuk siapa agama, nasihat itu agama siapa? Nabi jawab, lillahi, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, pemerintah Islam dan semua orang Islam yang lain. Dan semua manusia. Tengok tuan-tuan. Saya terjemah tadi, silap sikit penghujungnya. Pertama, bagi Allah. Kedua, bagi kitab. Kemudian ketiga Rasul. Ketiga, bagi pemimpin Islam. Dan kelimanya adalah semua manusia. Wa ammatihim. Baik. Ini saya nak panjang. Ringkas saja. Wording saja. Secara wording saja. Nabi sebut nasihat bagi Allah. Kita nasihat Tuhan ke? Tidak. Maksudnya ialah Allah dengan makna kita mendengar nasihatnya. Bukan kita nasihat Tuhan. Tuhan beri aku rezeki ya, jangan lupa. Ya, hidupkan aku tak nak mati lagi. Tak, bukan begitu. Nasihat pada Allah ini maksudnya kita dengar bicara Allah, perintah Allah, suruhannya. Itu maksud lillahi, bagi Allah. Kepatuhan mutlak, ketundukan yang penuh dalam menerima arahannya, perintah dan menegakkan suruhannya, menjauhi larangannya. Sebab Allah adalah penasihat kita yang paling utama dalam menegur, dalam menyuruh, dalam mendidik, membimbing. Allah Azza wa Jalla. Maka di sini maksudnya kepada Allah bukan kita nasihat Tuhan, mendengar perintah Allah dan suruhannya. Kemudian wali kitabihi. Ini masuk dalam tajuk kita kali ini. Maka yang ini kita stopkan dulu. Bukan stop, kita tangguh sekejap. Sebab ini bercakap dari Quran. Ketiga,
Wali rasulihi, bagi Rasulullah. Kita dasar Nabi ke? Bukan. Bermakna kita mematuhi, meneladani, mengikuti perintah suruhan Nabi. Akhlak, amalan, tindak tanduk, cakapan, perbuatan, bicara Nabi, kita menghayati, meneladani, ikut contohnya, mematuhi, tunaikan perintahnya, mengamali, tunaikan apa dia buat, contoh. Itu maksud Rasulullah. Kemudian ini dalam konteks a'immatul muslimin, nasihat macam mana kepada kita sama kita ni? Kita kena ada kontak sama kita, nasihat, bimbing, tegur. Kita dengan pemerintah beri teguran, beri peringatan, beri nasihat, bimbingan. Kalau mereka buat benda yang silap, tegur. Kemudian wa'amatim, kita sama kita pula. Ini kita lah pula. Kita kena hidupkan suasana, ingat mengerti, belajar, mencari ilmu supaya kita faham. Yang baik kita sama-sama lakukan, yang buruk sama kita jauhi, yang baik sama kita kerjakan, yang dosa sama kita jauhi, yang haram kita sama jauhi, yang halal kita buat. Ini wa'ammatihim, kita sama kita. Nasihat bentuk suasana. Contohnya macam kita sekarang, sama kita ni, bentuk apa dia? Ilmu disampaikan 1 jam, 1 jam setengah kadang-kadang, contohnya disampaikan ilmu. Sebab apa? Untuk mengingatkan kita mana baik, mana buruk, mana hadal, supaya kita kena buat yang dosa jauhi, yang baik kita buat. Ini secara keseluruhan maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, itu satu di antara penerangan mudah pada pagi ini tentang maksud ad-dinun nasihatu. Jadi kalau ambil secara tuntas keseluruhan hadis ini, maknanya apa? Maknanya kita sebenarnya ada satu agama yang Islam namanya, di agama yang cukup padu dalam membimbing, dalam mengajak, dalam memandu, memimpin kehidupan kita ke arah jalan keimanan, keselamatan, iaitu agama Islam yang syarat dengan perintah, suruhan, tegahan, larangan, dan semua perkara demi untuk memandu kita ke jalan yang baik dan sejahtera. Dunia bahagia, akhirat kita mendapat keredaan. Syarat dalam agama. Maka ada orang yang tak yakin, tak meyakini, tak berapa nak ikut agama, awak yang silap, bukan agama yang silap. Awak yang tak betul, bukan agama yang tak betul. Awak yang tak kena, awak yang tak betul. Cara berfikir. Kalau awak fikir cara betul, awak akan nampak agama ini adalah penyelamat aku. Kalau aku tak ada agama, aku akan sengsara dunia akhirat. Aku pegang agama, aku boleh berubah jadi orang baik, daripada jahat ke baik, baik ke lebih baik. Tuan-tuan, boleh? Boleh? Okey, kita boleh berhentilah sekian. Assalamualaikum. Dah boleh berhenti ya. Tak panjang apa lagi. Baik, selesai tentang hadis ini. Hadis ini tuan-tuan boleh tengok secara detail dalam hadis 40. Ya. Hadis 40 ada. Hadis ke berapa saya tak ingat. Hadis 40. Kalau ada pengajian hadis detail lagi lah tentang konteks-konteks itu, tapi saya ambil rumusan saja. Kebetulan saya pun mengajar di 40 banyak tempat, jadi saya ambil rumusan di sebalik hadis ini kerana penting sangat-sangat. Jadi nak sebut kepada kita bagaimana Nabi menyatakan dengan tegas agama Islam, agama yang lengkap, sempurna, komprehensif, tak ada kekurangan walaupun seinci dalam Islam ini. Tak ada kekurangan walaupun sedetik. Yang ada ialah lengkap, sempurna, komprehensif daripada sudut hukum, hakam, ibadat, bab-bab apa saja. Islam agama yang Allah jadikan sebagai pegangan. Masakan tidak, kalau tidak Allah tak sebut dalam ayat tadi, Al-Imran 185 tadi, Allah sebut apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang cari lain dari Islam agamanya, pegangannya, jangan harap Allah akan terima dia. Jangan harap Allah terima dia, Allah tak terima. Bahkan Allah berjanji, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia akan rugi serugi-ruginya. Paling rugi sekali di akhirat. Sebab apa? Nak ke mana dia? Nak ke syurga, buat ke mana syurganya? Kamu tidak orang Islam. Islam kepegangan kamu, nak ke syurga apa?
Jadi tidak ke syurga lah kita. Wal'izubillah. Jadi itu satu petunjuk besar kepada baik, tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya tak bercadang pun untuk bercakap detail panjang begitu. Tetapi dia mulut ni insurans tak ada, dia keluar aja, ya. Itu jadi masalahnya. Tapi perlu kata Kak Saltur. Memang kita nak kena benda macam ni sekurang-kurangnya lepas ni puan ada hujah lah. Ada kawan-kawan kita yang nampak meremehkan agama, alah mengaji ni melelahkan, meletih kata ayah pun. Agama-agama ni susah sangat ni. Jawab, hadis-hadis Nabi dah sebut pada kita. Ad-din nasihat tak ada dah. Yang betul, syarah sikit, dah mengaji syarah lah. Takkan syarah setengah jam kan? Baik, rugilah kita, catat-catat dah banyak tu. Penuh kitab tulis. Ya? Baik. Kemudian sambungan ceritanya, ini bawa masuk tajuk yang sepatut kita masuk sebenarnya. Daripada tajuk adab terhadap Al-Quran. Dia begini sebenarnya. Kita dah sampai kepada satu tahap. Setelah kita gunakan kitab daripada awal sampai ke tajuk yang ke-6 sebelum ini, bahkan tajuk baru sekarang ni, kita jangan lupa yang kita bercakap tentang bagaimana konteks hubungan kita dengan Al-Quranul Karim. Ini yang utama sekali. Kita bercakap dari awal sampai sekarang ni, konteks hubungan kita dengan Al-Quran. Adabnya, kepatuhannya, amalannya, penerimaannya. Ini yang kita kena fahami. Sebab Al-Quran adalah segala-galanya kepada kita dan segala-galanya kepada kita Al-Quran Karim. Kitab penyelamat, kitab pemandu, kitab pemimpin, kitab pedoman, akhirat di akhirat Al-Quran. Kita faham macam tu. Jadi bila kita faham Quran tu segala-galanya, jiwa kita ni tuan-tuan, jiwa yang tak akan lupa Al-Quran. Kita akan menikmati Al-Quran dalam bentuk yang paling konsisten. Daripada bacaannya, kefahamannya, tadabburnya, mengamalinya. Ini yang kita nak sebenarnya. Tidak kena Al-Quran, kita ada harga dalam hidup ini. Tak kena Quran lah, kita dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Ulama berkata, dengar tuan-tuan ya. Ulama berkata, nasihat kepada kitab Allah, yakni Al-Quran ni. Sekarang kita bincang khas kepada Al-Quran saja. Hadis kita bincang kepada Allah macam mana, Nabi bukan tak masuk dah tu. Ulama berkata, ini siapa catat kata Imam Nawawi lah ni dalam kitab terjemahannya, nasihat kepada kitab Allah ialah mengimani yang ia adalah kalam Allah Ta'ala. Nampak? Nasihat kepada kitab Allah ialah pertama, tulis nombor 1 di situ, mengimani ia adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran kalam Tuhan, tidak kalam manusia, tidak kalam malaikat, tidak kalam makhluk, melainkan kalam Allah. Ini maksud nasihat pada Quran, kita mengimani daripada itu Al-Quran, daripada ayat pertama bismillah sampai ayat terakhir, ia adalah ucapan Allah, kalam Allah. Itulah saya di awal-awal muqaddimah bicara kitab ini, bicara Quran, saya dah beri ta'rifan. Apa makna Al-Quran tuan-tuan? Kita semak balik, apa ta'rif Al-Quran ini? Apa makna Al-Quran? Quran lah Ustaz, apa lagi? Betul lah tu. Tapi kalau ikut kepada kitab panduan, itu tafsiran, pedoman tafsiran. Tapi makna Quran apa dia? Kata ulama, ini kata ulama, Kalamullahil munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi wal amali bih. Ini ta'rifan ulama, bukan dibuat-buat oleh kita, ulama yang menakrifkan Quran dengan cara bahasa mudah. Kata mereka, Al-Quran ialah kalamullahil munazzal, kalam Tuhan, totally kalam Tuhan. Tak ada sedikit pun kalam manusia, bikin Allah semata-mata. Al-Munazzal, Allah turunkan ala Muhammadin, ke atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya terima saja.
Nabi hanya terima saja. Kalam Tuhan Nabi terima dalam bentuk yang berpecah-pecah lah, secara, orang kata apa, secara sikit demi sikit, dalam tahun 23 tahun lah. Tapi Nabi terima daripada bismillahnya, alhamdulillahnya, alif lam mimnya, menemu ayat walaupun sepatah. Kalam Tuhan, kata para ulama, ialah Al-Quran kalam Tuhan al-munazzal, diturun ke atas Muhammad, al-muta'abbadu bitilawatihi wal amali bih. Dia dianggap kitab yang kita mesti beribadat dengannya. Dengan cara mana? Baca dan beramalkannya. Quran itu sifatnya apa dia? Kitab ibadat kepada kita. Sifatnya macam mana? Kita kena baca dan beramal. Itu Al-Quran. Betullah Quran kalau sekadar letak di atas rehal, atas meja, cantik-cantik, bukanya tidak, itu perhiasan, bukan kitab ibadat. Kalau Quran hanya diletak di atas satu tempat khusus dalam almari dengan harga dah 20,000, Quran diletak dengan harga pula 5,000, itu perhiasan untuk ditonton pada orang. Quran bukan perhiasan. Quran al-muta'abbadu bitilawati wal amal. Quran itu adalah kitab ibadat yang kita kena baca dan beramal dengannya. Beramal maksud apa? Menunaikan perintah-perintah yang ada dalam Quran. Sekalipun faham tak faham, Allah kata buat, larang tinggal. Itu dia. Jadi itu sebablah kita Quran, tuan-tuan, segala-galanya lah. Jadi ini yang disebutkan para ulama, dia kata apa? Nasihat kepada kita Allah, mengimani. Pertama sekali yang kita imani, dia kalam Allah. Tak ada campur tangan manusia. Nabi tak campur tangan langsung walaupun sepatah. Yang Nabi terima, itulah ayatnya. Nabi terima, itulah surahnya. Tak ada campur tangan daripada manusia. Kemudian, dan dia menurunkannya. Yang kedua, dia menurunkannya. Tadi disebutlah tadi kan, Allah yang turunkan atas Muhammad, munazzal. Allah yang turunkan ke atas Muhammad SAW. Dengan maksud Allah, kan Quran tempat yang suci, Lauh Mahfuz, tempat yang mulia, yang orang tak tahu keadaan tempat itu, hanya Allah Maha mengetahui. Tempat yang mulia, Lauh Mahfuz, tempat yang mulia, diturunkan pun atas orang yang paling mulia. Mulia tempat, mulia manusia menerimanya. Itu Nabi SAW. Allah tak pilih orang yang tak mulia terima Quran. Allah pilih Nabi Muhammad yang Allah muliakannya sebagai insan paling mulia antara makhluk-makhluk di atas bumi sebab kiamat. Jadi tengok tuan-tuan, Quran, Lauh Mahfuz, tempat paling mulia yang langsung tak dimasuki oleh mana-mana makhluk. Kemudian Allah turun atas Nabi yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betullah ada ulama yang kata ini, saya tak ingat saya sebut ke tidak, tapi kadang-kadang lupa nak sebut. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, sebenarnya orang yang suka baca Quran, orang yang suka mengaji Al-Quran, orang yang suka memahami Al-Quran adalah orang yang sedang dimuliakan oleh Allah dan mencari kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali, orang suka baca Al-Quran dan seronok nak faham Al-Quran dan suka sangat untuk mengambil iktibar Quran, orang ini sedang mencari kemuliaan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa itu cukup tinggi. Allah muliakannya dan dia sedang mencari kemuliaan pada Allah. Dia cari Allah punya kemuliaan. Betul. Itulah kita boleh nikmati rasa semua itu, tuan-tuan. Saat kita rasa kita gundah gulana, tak berapa nak settle dalam hidup, Quran tempat kita mencari segala pintu kemuliaan. Daripada kita baca saja, pahala dapat.
Kita faham, dapat rezeki kita faham dan tahu apa kita baca. Faham hukum hakam. Tak mulia ke? Mulialah. Dari sudut tu pun dah mulia dah. Apalagi kalau kita jaga Quran betul-betul, sonok nak terus mentadabbur, memahami ayat-ayatnya. Ada, saya tak ingat, ada satu kata-kata menarik dalam catatan tentang Quran ni. Sekejap, nak buka nota, sebab ilmu dalam nota. Nota hilang, ilmu hilang lah. Ya. Ada satu catatan disebutkan oleh siapa saya tak ingat, tapi ada tentang Al-Quran ini. Saya ingat kalau tak Imam Ghazali pun, ulama salafun as-salih yang ada berkata, ya, kata-kata daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu sebenarnya. Abu Bakar ni siapa? Sahabat Nabi lah, khalifah pertama. Dia kata, seandainya, ini kata Abu Bakar tuan-tuan, saya catat daripada kitab lama dah catatan ni, tak ingat cerita apa, saya tak tulis kitab ni, tapi catatan dah ada depan saya. Abu Bakar kata, seandainya aku tidak bersama dengan kitab Al-Quran, seandainya aku tak sama kitab Quran, akulah orang paling hina di kalangan manusia. Kata-kata ini simple tapi penuh dengan makna. Seandainya aku tidak bersama Al-Quran, akulah orang paling hina di kalangan manusia. Tuan-tuan, yang sebut ini Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ahli syurga ni. Dia boleh sebut macam tu sebab nak cerita bahawa dia cukup menyayangi Quran, menghargai, memahami. Seandainya aku tidak bersama Al-Quran, aku paling hina. Maknanya, kehinaan manusia ini bukan kerana faktor hartanya tidak banyak. Hina maksud bukan itu dia tak ada duit banyak dalam hidup, tak kaya raya, tak berpangkat tinggi. Kita boleh jadi kita nampak hina kerana macam tu lah kan. Hina dia kerana apa? Duit tak ada, pangkat tak ada, orang kampung sampai ke mati. Mungkin kita fikir macam tu, tak kita pun orang fikir macam tu. Hina kerana faktor harta. Betul orang dipandang hina kerana miskin sampai ke mati. Saya tak kata orang lain, ada keluarga pun, ibu ayah tengok anak ni tak menjadi orang yang semacam abang dan kakaknya, tak cerdik mengaji. Ayah pandang hina pada anaknya macam ni. Kamu ni tak cerdik macam abang kamu. Kita tengok abang kamu tu berjawatan besar, gaji besar, kamu ni bodoh, contohnya. Manusia. Tetapi rupa-rupanya Abu Bakar kata, seandainya aku tak bersama Al-Quran, aku paling hina. Dia tak kehinaan kerana dia tak hina kerana tidak bersama Al-Quran. Tuan-tuan, hebat Abu Bakar. Mana kalau aku tak baca Quran, tak baca Quran, aku ni paling hina. Sekalipun harta banyak, rezeki berruah, hidup umur panjang, dia berani kata macam tu. So dia angkat martabat Quran. Seandainya aku tak dekati Al-Quran, aku paling hina sekali. Nah, pegang kata-kata tuan-tuan ni, saya catat daripada beberapa lama dah ni. Cuma saya pun silap tak catat daripada mana sumbernya. Tapi catat semua tu ada lah. Ya. Semua tu ada. Saya catat tahun 2010 lagi. 2010 tahun ni berapa ni? 2033. 23. Oh, sudah. Ustaz lupa dah tahu, dah mati tu. Mana dah 13 tahun dah saya catat ni dalam buku saya ni. Tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar. Seandainya aku sama Al-Quran, aku paling hina. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini menandakan bagaimana perasaan seorang manusia. Meletak Quran segala-galanya. Kalau aku harta tak ada pun tak apa bila Quran di dalam dada. Pangkat tak tinggi mana tapi Quran dada, aku tak dipandang hina. Sebab tu kita dalam hidup ini, kau dapat memahami Abu Bakar faham, selamatlah kita. Selamatlah kita tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Baik. Yang kedua, dia menurunkannya. Ia tak diserupai oleh mana-mana kalam makhluk. Tengok. Quran itu tak diserupai mana-mana kalam makhluk.
Ini ulama kata ni. Maksud kita nasihat Quran ni, nasihat Quran ialah kita pertama, kita imani Quran itu kalam Allah. Kedua, kita imani Allah turunkan Quran hak dia diturunkan. Ketiganya, ia tak serupa dengan mana-mana kalam makhluk manusia. Datanglah tulisan hebat macam mana, dengan dia punya wording, dia punya sistem bicara, dia punya kaedah penulisan, tak akan sama dengan Al-Quran. Sebab itu ketika mana orang Mekah persoalkan Al-Quran, ya Muhammad, ini Quran ini kamu punya kerja Muhammad, pandai-pandai je. Tiba-tiba datang Quran, ini kau tukang sihir, pandai kau sihir kami Muhammad. Hina Al-Quran, orang Mekah. Akhirnya Allah cabar orang Mekah. Datang satu ayat dalam Al-Quran. Allah cabar orang Mekah. Dah kamu dah kata Quran ni sekian. Maka Nabi minta orang Mekah apa cerita Nabi SAW? Minta pada Mekah. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang memandang hina Quran ini, Allah sebut dalam ayat surah Al-Baqarah 23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Surah apa tadi? Al-Baqarah 23. Ni nak cerita ni. Saat mereka kata Quran ni, kata-kata Muhammad pandai, Muhammad buat Quran, buat kata-kata yang hebat sampai orang terpegun, sihir ke Muhammad ni. Allah cabar. Kata Allah mudah saja macam ni lah. Wa in kuntum, kalau kamu syak wasangka dengan Quran Muhammad yang Muhammad pegang ni, yang kamu syak wasangka dengan apa Muhammad cerita ini, kata Allah mudah. Fa'tu bi surati misli. Bawa satu surah saja. Bukan satu Quran penuh, satu ayat yang sama taraf dengan Al-Quran yang kamu kata macam-macam itu. Apa yang berlaku? Kita tak mampu. Tak mampu, tuan-tuan. Sehingga ada, saya pun tak nak baca lah. Adalah hamba Allah seorang ni, dia cerdik berbahasa Arab, dia buat Al-Quran kata Quran baru. Bila dia bawa ayat tu, orang Mekah ketawa tak pasal-pasal dekat dia. Sebab seni bahasanya tak berapa kukuh, laras bahasanya mengarut. Saya tak ingatlah sebab tak boleh hafal pun kadang-kadang buat apa bukan ayat Quran. Tapi ada satu cerita, dia buat satu ayat dengan laras bahasa cukup cantik dah. Orang Mekah ketawa kat dia. Tak menasabah ni, teruk sangat laras bahasa dia ni, seni bahasa tak langsung ni. Tak boleh menandingi Al-Quran yang laras bahasanya lengkap, seni kata-kata pun sempurna. Tuan-tuan, ini antara baik. Dan mereka semua tidak mampu untuk datang Quran serupa dengannya baik. Kemudian yang lain, nasihat kepada Allah ini, kitab Quran ini, tengok ini betul, ini betul. Kemudian nasihat kepada kitab Allah ialah memuliakannya, membaca dengan betul, mengelokkannya, khusyuk ketika membaca, dibaca, menyempurnakan sebutan huruf ketika membacanya, mempertahankan ketakwilan. Tengok tuan-tuan, Imam Nawawi dibawa ayat ini dalil sebagai satu hujah kepada kita bagaimana sifat kita dalam menyiasati Al-Quran. Kita jaga banyak benda. Pertamanya apa dia? Kita memuliakannya. Janganlah tengok Quran dalam kacamata macam magazin biasa saja. Quran ni dalam keadaannya macam mana? Sama dengan majalah-majalah sokan, majalah macam-macam. Tampaknya pun macam itulah. Quran tu dalam rak buku kita setara dengan setinggi berapa kaki itu. Quran di tengah-tengah. Atas majalah wanita, bawah majalah feminin, atas majalah sukan, yang tu majalah Doraemon contohnya. Dia jelas Quran. Tak kena tu tuan-tuan. Tak kena tu. Kekurangannya kita boleh apa? Ini bukan Quran. Quran khusus tempatnya di atas tinggi dan keseorangan dia kalau boleh. Ataupun letak dengan kitab lain tak apalah. Sebelah kitab hadis, tafsir tak apalah.
Tapi duduk di celah-celah majalah Mangga tahun 85 lagi contohnya. Macam peminat ramai kat sini tu. Majalah Mangga penuh tu kat lemari tu. Kat Salwa pun peminat juga tu. Saya minat mangga tak minat mangga, minat pauh, buah pauh minat. Buah mangga orang luar, orang kata buah pauh. Tuan-tuan. Jadi banyak Quran tengah-tengah majalah mangga. Tengok-tengok Quran celah-celah. Majalah mangga bertimbun. Edisi 85-86. Ustaz pun tahu baca tak? Tak baca mana, tapi kena ambil lah maklumat nak ceramah. Kerana majalah tu agak terkenal zaman tu. Sebab apa dia? Peminat ramai kat sini rupanya. Jadi benda macam tu tak kena lah. Lepas tu balik rumah nanti kalau ada Quran duk celah-celah kitab, tentu ambil. Ini tanda kemuliaan. Walaupun dia kitab terjemahan, Quran terjemahan, sekalipun untuk Quran terjemahan, sekalipun dia Quran terjemahan, selayaknya kalamullah mesti duduk tempat yang tinggi. Sebab tu saya ada buat teguran setengah masjid. Kadang-kadang rak tu macam terkebawah, rapat dengan di bawah tu kat Salwa ya. Rak tu rapat di bawah. Jadi kadang-kadang di taraf sebelah bawah lutut kita berjalan tu seolah dia bawah tu. Memang dalam rak dah, bukan di atas lantai. Tetapi bagi saya rak tu kena tinggikan. Lebih pada paras kita punya dada ataupun kita paras pinggang lah. Saya kata kepada setengah masjid lah, tak adalah hujah yang kata haram. Memang Quran di rak dah, bukan kata Quran tak di jalanan haram lah kan. Tapi rak tu kalau boleh tinggikan, lebih paras kita pinggang kita. Kalau rak tu sampai ke tahap di bawah lutut kita, Quran tu kita lalu depannya pun Allahu Akbar ya. Tapi orang jawab pula, Ustaz di Madinah tu Ustaz suasana berbeza. Sebab suasana berbeza Madinah, Mekah tu suasana khalaq baca, dan Quran pun dijaga sentiasa. Tapi kalau kita dalam suasana kita sekarang, dengan masjid kita patut itu pandangan saya lah. Saya tegur 3 tempat lah. Kita tegur, tak tegur langsung, tegur pada jawatan kuasa lah. Kalau boleh rak di bawah tu tak buku-buku kitab tak apa. Tapi kalau yang Quran tu yang letak atas lantai berdiri macam masjid apa macam mana? Dekat atas rihal tu. Atas, oh ya, rehal. Itu pun satu di antara perkara yang kurang elok. Atas alasan nak baca tak apa, letak rehal, bacalah kan. Lepas selesai baca, simpan. Tapi kalau nak letak rehal tu nampak macam satu perhiasan pula. Jadi itu pun saya rasa terbaik. Minta bagus Cik Masuh dia sebut ya. Saya pun tak pandang tadi. Kita soal nak baca tak masalah lah. Selesai baca tak balik. Rehal tu nak buka 24 jam tak apa rehal tu. Ya. Asal duduk atas rehal sudahlah. Ya. Tapi itu pokok. Benda macam nampak simple tapi kemuliaan itu. Sebab Quran tempatnya tinggi. Tak lebih tinggi lagi pembaca lah. Tapi kita kena ambil fizikal. Macam fizikal kita kena sempurna. Tapi kita sebagai pembaca pun kena lebih mulia. Sebab itu kita kena baik. Tuan-tuan sekalian, membaca yang betul, mengelokkannya, ini di antara benda-benda yang saya rasa tak perlu detail, kita faham. Kena baca, kena belajar, elokkan bacaan. Jadi kekuatan kita kena ada lah. Usaha untuk terus membaca dan membaca. Belajar dan belajar. Lama kelamaan dah kita mula belajar satu huruf ke huruf, satu hukum ke hukum yang lain, makhraj hurufnya, tuan-tuan akan dapat kemuliaan itu insyaAllah. Wallahu a'lam. Itulah sekadar pertemuan pada hari ini. 11.10 dah. Saya pun ialah tengok jam-jam tu kena berhenti dah. Sekalipun kalau orang kata sejam suku ke, saya pun tak larat dah. Tuan tengok, tuan-tuan pun saya boleh baca. Saya perhati ada yang tunduk tengok jam, ada dah mula lipat buku. Ya, tak ada habis ceramah dia mula lipat buku dah. Jadi fahamlah tu. 2-3 orang buat tanda mewakili yang lain lah tu ya. Jadi sebelum tuan mengamuk, saya berhentilah insya-Allah. Kita sambung lagi insya-Allah akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal minna innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alil Qur'an rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran bertapak dalam hati sanubari kami. Allahumma ja'alil Qur'an rabi'a qulubina. Jadikan Quran bertapak dalam hati sanubari kami. Allahumma ahina bil Quran, hidupkan kami bersama Al-Quran, wa amitna bil Quran, dan matikan kami bersama dengan Al-Quranul Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.